Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhaimi bin Musa. Nombor pelajar saya adalah 20202-65106. Hari ini saya akan bentangkan mengenai tajuk kajian saya yang bertajuk Totalitarianisme. Perjalanan politik semasa telah melalui pelbagai perkembangan seiring dengan berkembangnya proses ketamadunan manusia. Ya, jadi perkembangan ini tak terhad pada dunia barat saja, malah dunia Islam juga turut terkena tempiasnya. Jadi pada masa itu banyak falsafah-falsafah yang dah wujud sejak zaman dahulu lagi, yang mana telah pun mengubah kehidupan kita pada masa kini. Sejarah juga dah buktikan bagaimana proses ketamadunan ini dia bergerak seiring dengan ideologi falsafah pada zaman itu, yang mana perkembangan itu ataupun perubahan itu dah menyebabkan berlaku evolusi dalam struktur geopolitik. Jadi secara tak langsung bila geopolitik dah berubah, maka sosial budaya juga telah berubah. Jadi perubahan kebudayaan ini secara tak langsung dah menyebabkan berlaku perubahan yang ketara, terutama dalam struktur politik dalam negara tersebut. Ideologi totalitarianisme ini juga turut dikenali sebagai ideologi totalitarian. Pada tahun 2015, seorang pengkaji yang bernama Matthias Deven menyimpulkan bahawa ketua negara dalam kepimpinan sistem totalitarian mempunyai kuasa yang tak terbatas dan memerintah secara menyeluruh tanpa ada unsur-unsur bantahan dari parti lawan. Maksudnya kat sini konsep totalitarianisme ini adalah satu sistem yang hanya benarkan satu parti politik sahaja dalam negara tersebut ataupun lebih dikenali sebagai sistem parti tunggal. Totalitarianisme ini juga merupakan satu bentuk keadaan sosial di mana kehidupan rakyat dikawal oleh pemerintah, terutama dari segi moral dan sosial. Konsep ini dipersetujui oleh seorang pengkaji yang bernama Hannah Arendt pada tahun 1998 dalam kajiannya. Beliau mengatakan bahawa konsep totalitarianisme ini telah memberikan satu bentuk fokus terhadap sistem dan struktur negara, yang mana menjadikan negara tersebut muncul sebagai satu negara yang mempunyai kuasa dan dominasi yang mutlak. Sejarah ideologi totalitarian ini sebenarnya telah dimulakan oleh seorang ahli falsafah Itali yang dinamakan Giovanni Gentile, yang mana telah pun menggunakan istilah totalitario yang bermaksud matlamat dan struktur negara yang baru. Jadi beliau dah pun menggambarkan ideologi totalitarian ini sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang terikat dengan ideologi kerajaan dalam padu untuk mencapai matlamat nasional. Seorang pengkaji barat yang bernama Bernard Lewis pada tahun 2011 bersetuju kerajaan totalitarian sering diketuai oleh pemimpin yang menggelarkan diri mereka sebagai pemimpin agung. Antara nama besar yang sering disebut adalah Mao Zedong, Mussolini, Hitler, Stalin dan juga Pol Pot. Mereka ini sangat popular di dalam carang-carang Google. Jadi ramai ahli-ahli falsafah di barat sana yang mana mempunyai pendapat yang berbeza. Namun begitu mereka bersetuju mengatakan bahawa ideologi totalitarian ini mengamalkan sikap tidak bertolak ansur dalam untuk mencapai matlamat negara mereka. Ciri yang paling jelas dalam sistem pemerintahan kerajaan totalitarian adalah ideologi ini mengamalkan satu parti politik sahaja ataupun lebih dikenali sebagai parti tunggal. Parti tunggal ini menjadi parti yang sangat kukuh disebabkan kerana tak ada parti-parti lawan yang lain dalam merebut posisi pemerintahan kerajaan. Jadi selain itu, kerajaan totalitarian juga ada satu sistem undang-undang yang ketat. Sistem undang-undang yang ketat ini merupakan satu aspek penting dalam kerajaan untuk mendominasi negara. Ketua kerajaan juga mempunyai kuasa yang mutlak dalam mengawal pentadbiran sepenuhnya di dalam negara tersebut. Selain itu, ciri yang keempat adalah hak kebebasan bersuara untuk setiap rakyat itu tidak dibenarkan sama sekali, kerana kelebihan ataupun kebebasan bersuara ini dilihat mampu untuk mengganggu gugat kedudukan ketua negara maupun pentadbiran mereka. Seorang pengkaji barat yang bernama Tucker pada tahun 1965, beliau telah menyimpulkan bahawa dua pemimpin agung yang bernama Adolf Hitler dan juga Mussolini dilihat sebagai dua individu yang mengamalkan sistem pemerintahan berkuasa mutlak, iaitu totalitarian diktator. Menurut Tucker juga, totalitarian diktator ini disifatkan sebagai satu sistem yang tak pernah diamalkan oleh mana-mana negara dunia pada masa itu. Jadi dua individu ini dianggap sebagai individu yang amat cintakan kuasa politik di samping mempunyai sikap ingin memperluaskan jajahan takluk. Jadi sebagai buktinya, sebagai contohnya, pada tahun 1934, pemimpin Adolf Hitler yang memimpin Jerman pada ketika itu dah menjadikan Jerman sebagai sebuah negara totalitarian pada tahun 1934. Jadi dalam kajian-kajian yang dijalankan, tak ada kajian yang jelas membuktikan bahawa banyak pecahan-pecahan lain
Sebaliknya hanya satu sahaja pecahan utama, iaitu totalitarian diktator. Matlamat utama dalam kerajaan yang mengamalkan ideologi sistem totalitarian ini adalah untuk lahirkan masyarakat yang ciptakan negara dan tak setia kepada pemerintah. Jadi kerajaan yang mengamalkan sistem totalitarian ini juga seringkali menggunakan konsep aku di dalam kita. Maksudnya kat sini perkataan kita tu membawa masuk setia kepada pihak kerajaan dan sentiasa menurut kehendak dan juga agenda kerajaan. Apa saja aktiviti yang dijalankan maupun dianjurkan oleh pihak kerajaan mestilah dilakukan secara bersama. Jadi pemerintah melihat perkara ini ada satu jenis panduan kepada rakyat supaya mereka sentiasa bersatu padu dalam apa jua keadaan untuk melaksanakan agenda-agenda kerajaan. Di sinilah yang dimaksudkan dengan perkataan kekitaan ataupun kebersamaan dalam melakukan sesuatu. Jadi pemerintah juga berusaha untuk terus mengukuhkan kekuasaannya dalam bidang ketenteraan kerana ianya merupakan satu langkah yang terbaik untuk mengawal sistem perundangan negara. Menurut Hannah Arendt, kerajaan yang mengamalkan amalan totalitarian ini berusaha untuk gerakkan semua rakyat mereka untuk bersama-sama mencapai matlamat negara walaupun secara paksaan. Jadi rejim totalitarian ini dia gunakan macam-macam kaedah untuk mendapatkan ketaatan rakyatnya, contohnya keganasan fizikal, hukuman yang tak adil dan juga propaganda yang berterusan. Propaganda yang berterusan ini adalah satu niat untuk menakut-nakutkan rakyat. Jadi kaedah-kaedah ini dilihat sebagai kaedah yang paling berkesan untuk mendapatkan kesetiaan daripada rakyat. Selain itu, seorang pengkaji barat juga yang bernama Cass Newton pada tahun 2012, beliau menyimpulkan bahawa pemimpin yang mengamalkan ideologi totalitarian tak beri ruang kepada masyarakat untuk mengamalkan pemikiran terbuka dalam mencorak idea masing-masing untuk majukan negara. Maksudnya kat sini tidak ada ruang rakyat untuk melontarkan pendapat ataupun kita lebih dikenali sebagai tiada hak kebebasan bersuara. Menurut pandangan barat, seorang ahli falsafah yang bernama Aristotle berpendapat bahawa bidang perundangan dan pemerintahan dan pelaksanaan wajar diasingkan untuk mendapatkan sistem pentadbiran yang lebih lancar. Namun begitu, kesemua sistem-sistem ini ataupun badan-badan ini perlu bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Beliau juga bersetuju jika badan kehakiman dan juga bidang pentadbiran perlu diasingkan. Dari sudut pandangan Islam pula, seorang ahli falsafah yang bernama Ibnu Taymiyah berpendapat bahawa aliran totalitarian ini tidak membawa apa-apa perubahan pun yang baik kepada dari aspek hak-hak masyarakat, melainkan hanya sebuah pemerintahan yang bersifat paksa rela sahaja. Seorang pengkaji yang bernama Francis Fukuyama pada tahun 2006 telah menyimpulkan bahawa keganasan yang ada dalam sistem pemerintahan totalitarian itu sendiri dah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap keberkesanan sistem itu terhadap negara mereka. Maksudnya kat sini kesan utama ideologi ini adalah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap kejituan sistem negara itu sendiri. Selain itu, kuasa yang mutlak tidak semestinya mampu bertahan selamanya. Kuasa yang dipegang oleh ketua negara wajar diberikan tapi mesti dihadkan. Avizer Tucker pada tahun 2015, pengkaji barat, menyimpulkan bahawa pemimpin pada zaman awal pemerintahan yang bercorak totalitarian ini fanatik dengan penguasaan kuasa sehingga terjadi kebangkitan rakyat yang sering ditindas. Rakyat menjadi semakin sengsara akibat macam-macam undang-undang yang ketat diperkenalkan. Akhirnya keadaan ini memaksa rakyat untuk bangkit dan menentang pemimpin yang akhirnya menyebabkan pemerintahan bercorak totalitarian ini berakhir. Kepelbagaian ideologi yang dah wujud sejak dulu lagi telah melahirkan ramai ahli falsafah yang mengkaji ideologi ini dari pelbagai aspek. Jadi kepelbagaian pandangan, ilmu serta kritikan mewujudkan satu ekosistem yang baru, terutama dari segi aspek perhubungan ilmu. Jadi sistem totalitarian ini mendapat pelbagai kritikan dari ahli-ahli falsafah yang ilmunya lebih tinggi, menjadi satu sistem yang tak digemari oleh masyarakat dunia lah. Jadi kritikan-kritikan ini juga dah wujudkan satu ideologi baru. Ideologi baru dilahirkan yang dinamakan sebagai sistem demokrasi. Jadi jika kita lihat sekarang, ramai pemimpin dunia dah bersetuju untuk mengamalkan sistem demokrasi terhadap negara mereka. Hal ini kerana kelebihan seperti hak kebebasan bersuara, rakyat berhak memilih, rakyat berhak untuk memberi pendapat dan juga rakyat berhak untuk memilih pemimpin.
merupakan antara ciri utama lah mengapa sistem demokrasi menjadi satu sistem yang diamalkan oleh banyak negara-negara dunia. Namun begitu, sistem totalitarian ini tidaklah lenyap macam tu saja, tapi masih wujud negara yang mengamalkan sistem ini secara asasnya. Namun begitu, terdapat sedikit pengubahsuaian terutama dalam sistem perundangan dan dalam negara tersebut. Jadi kesimpulannya, oleh itu wajar untuk kita lah masyarakat ambil iktibar dalam sistem yang bersifat kuku besi seperti sistem totalitarian ini sendiri, supaya masyarakat mampu untuk muncul sebagai sebuah komuniti yang cintakan tanah air, pada masa yang sama juga mempunyai hak kebebasan bersuara dan juga hak untuk memilih. Sekian, terima kasih.